Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya bagi Allah, kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan teruknya amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni Nabi Adam, atuk kita lah. Dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, nenek kita lah. Dari dirinya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nescaya Allah akan perbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, yakni Al-Quranul Karim. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW, yakni sunnah yang sahih. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diadakan dalam agama. Setiap yang diadakan dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya dalam neraka. Jadi mukadimah yang pertama ni saya baca adalah sunnah ketika memulakan majlis. Kalau tengok daripada nota kaki ni, dia tulis kalimah ini disebut sebagai khutbatul hajjah sahih. Ini hadis ni hadis yang sahih. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh Imam An-Nasa'i, Imam Ibn Majah dan juga Imam Abu Daud. So hadis ni hadis yang sahih. Cuma hari ni saya tak bawa detail. Selalunya kita akan baca dan kita akan urai sikit lah. Mungkin saya nak urai dekat kat sini lah kot. Saya cerita sikit tentang pentingnya bercakap benar. Kalau tengok pada khutbah hari ni pun nanti insyaAllah kita akan dengar juga sebahagian daripada perkataan-perkataan ni. Ianya adalah sebahagian daripada sunnah lah. Baca ayat-ayat ni. Tengah ayat ni, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Perkataan yang banyak yang kita baca Quran kan, nanti imam akan sebutlah, khatib akan sebut di mimbar nanti. Dia suruh kita bertakwa. Dan perkataan takwa ni memang banyak dan dapat kita dengar lah nanti, takwa-takwa. Cuma dari sudut tazkirah ni lah kita dapat tahu apa maksud takwa yang sebenar kan. Kadang-kadang kita faham dari sudut teori, tapi pelaksanaan tu berbeza lah. Macam saya selalu sebut, bezakan antara ilmu dan juga pelaksanaan lah. Kita faham tu betul, tapi pelaksanaan tu nombor dua lah. Dia ada satu, untuk melaksanakan sesuatu ni dia ada satu macam memerlukan masa dan juga kesabaran lah, dan juga kena ada control in place lah untuk kita buat apa yang kita tahu. So takwa ni benda yang kita nak capai, kita berusaha sedikit demi sedikit lah untuk capai takwa. So takwa ni dalam konteks kita ni yang dalam saya tak letak kat sini kan. Dalam seperti orang yang sebelum ni adalah perkara-perkara yang kita nak buat seperti mana sunnah Nabi, apa yang wajib dan juga apa yang sunnah, dan kita nak
hindarkan apa-apa yang haram dan juga apa-apa yang makruh. Dan kita nak ambil perangai supaya kita berada dalam keadaan apa ni, satu lagi perkataan tu, kita kena ada satu perasaan yang, apa the right word, saya tak ingat dah ayat tu. Berhati-hati tentang apa yang kita lalui dalam kehidupan kita lah. Apa yang kita tak pasti, ambil langkah, kalau tak pasti ambil yang paling yang kita pastilah, baru kita dapat capai takwa. Nombor 2, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. So ini adalah keyword dekat sini yang saya nak ceritakan juga tentang perkataan yang benar ni. Kita dalam kehidupan kita kan, kalau tengok ni apa yang Allah bagi tahu kepada kita surah Al-Ahzab ni, nescaya ni pasti kita beriman dengan ayat Allah ni kan, ketika Allah bagi tahu dan Nabi baca perkataan ni ketika Nabi memulakan majlis kan. Nescaya Allah akan perbaiki amal-amal. Kalau kita cakap benar, menunjukkan kita nak kepada yang paling sahih, yang paling benar daripada Allah, daripada Rasul. Dan secara tak langsung, amal perbuatan kita adalah perbuatan yang Allah akan bantulah memperbaiki amal-amal kita. Maksud dia contoh, katalah sekarang ni kita buat perkara yang mungkin dari sudut percentage pahala tu dalam mungkin 20% saja. Tapi sebab kita memang dalam keadaan nak build culture, berkata benar, bercakap benar ni walaupun ramai yang menentang nanti, Allah akan bantu kita untuk perbaiki amal-amal kita. Lama-lama dia jadi satu kebiasaan kita bercakap benar dan kita tak naklah benda-benda yang tak elok, terutama dari sudut bab ibadat lah. Dan Allah akan baiki amal-amal kita dan ampuni dosa-dosa kita. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya maka sungguh. Dan apa yang ayat di atas ni kan, yang Allah ucapkanlah perkataan benar ni adalah saranan Nabi dan juga saranan Allah Ta'ala. Dan Nabi beritahu daripada perkataan Allah ni, daripada wahyu Allah ni, daripada firman Allah ni, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya maka sungguh dia menanglah kemenangan yang agung. Kemenangan yang agung ni insya-Allah kemenangan selepas mati nanti. Kita akan urai sikitlah tentang kematian kejap lagi. So harapannya adalah sedikit mencapailah matlamat untuk kita faham sedikit perkataan apa yang Nabi baca dan saya bawa dalam sesi tazkirah ni sebagai tazkirah lah, peringatan kepada kita dan juga kepada diri saya lah, supaya saranan ni dekat sini supaya kita bercakap benar lah. Bercakap benar walaupun yalah banyak akan halangannya ada. Tapi kalau kita bercakap benar, tiba-tiba happy sepanjang masa kan, check balik betul ke apa yang kita sedang dalam perjalanan ikut ayat ni lah. Sebab kalau tengok ayat ni memang susahlah. Ketika Nabi sebut banyak kali, katalah Nabi sebut berulang-ulang kali dalam majlis-majlis Nabi, bermaksud perkara ni sangat susah dilakukan oleh manusia lah dan juga sangat pentinglah kepada kita insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Allah, dan dengan memuji Allah, saya bersaksi bahawa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Saya meminta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepada Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.